B daripada B, A daripada A, D daripada C. Dan daripada sini, ini definition dia yang betul-betulnya, dan belajar macam mana nak tulis dia punya perubahan dia. Good, very good. Dia punya equation dia. Kiranya contohnya dalam contohnya dalam example 1.3 ni, yang ni, yang pi sama dengan A, B, C, A ke B, B ke C dan C ke A. Okay, so untuk nak tulis dia punya, contohnya nak tulis dia punya W dia juga mewakili untuk semua lambda, kerana semua arah daripada A ke B, B ke C dan C ke A. Dan contoh mana dia punya. Okay, contoh dalam example 1.4 ni pula, dalam figure 1.1 tadi, iaitu C ke D, B ke B, A ke A, D ke C. Okay, B dengan A sama, C dengan C ke D, D ke C. Okay. So, ditulis sini WA dia sama dengan lambda D tolak lambda C. Okay, kenapa lambda D tolak C? Okay, pertama kita tengok, okay, lambda D ke C, first dia kata nak WA. Pertama, okay, WA. So WA kita di ketiga, lepas C dan B. Okay, so kita tahu A ke A, D ke C dan C ke D dan B ke B. Okay. So lambda, dia kata lambda D tolak C. Okay. Kerana lambda D kita tahu dia selepas A, maka dia akan jadi tambah. Dia akan jadi tambah lambda D. Sebab apa kalau tengok dia punya definition, sebab apa tambah? Sebab dia kata pi daripada sini, dia kata tambah 1 sebab apa? Dia punya pi 1A kedudukan dia lagi besar daripada pi 1B, dan pi 0A dia lagi besar daripada pi 0B. Okay, pi 1A dia dekat dia punya bawah dia. Punya, tak silap saya dekat dia punya yang image dia, bukan yang bawah. Dan pi 0A dia punya dekat atas dia punya domain dia, silap saya lah. Mungkin salah. Okay, so macam tu dia boleh dapat lambda D. Dan tolak lambda C, sebab apa dia jadi tolak lambda C? Sebab dia punya C ni sebelum A. Saya faham macam tu lah. So, sebab tu dia jadi tolak C. Okay. Alright. So far, Adi, okay, boleh. Very good. So far you memang understand paper Rosie kan? Siapa yang buat paper ni? Marcelo, salah. Viana, paper Viana, okay. Dulu masa saya nak study pun saya memang study buku dia lah. Ni, dia punya paper. Very good. Adi, saya puas hati. Awak boleh faham. Okay. So, excellent. Congratulations. Okay, sekarang ni yang kita nak buat ada kaitan sikit dengan IET. Bukan sikit, memang ada kaitan, tapi dia punya transformation dia tu tak sama dengan apa yang Viana buat. Okay. Okay, sekarang ni saya share sekejap. Tapi bukan share ni lah, saya share screen kosong je untuk kita discuss. Sebelum ni pernah dengar tak IET ataupun Interweb Exchange? Saya tak pernah. Tak pernah dengar. Tu bila baca-baca ada kaitan macam ada tulis apa Hamiltonian tu, saya macam try check ergodic 2-3 takut ada belajar kan. Tapi ada kaitan sikit lah. Dia macam je kan? Tengok. Betul. Memang saya punya PhD punya part ni dia tak ada kaitan sangat dengan, ada kaitan dengan dynamical system tapi from another view. Kan macam kalau ergo 1 tu kan teori apa entropi lah, measurables, function semua kan. Masuk ergo 2 dynamical system. Yang lebih kurang dia analisis, kita ada graf, kita boleh tengok, kita boleh kira, kita boleh calculate. Datang ergo 3
Potts model ke? Something yang nearest neighbor semua kan? Yang tu more to abstract balik. So yang ni saya nak kata kita punya kerja ni lebih kurang macam ergo 2 lah. Cuma dia punya method tu lain sikit. Kita ada new method yang kita pakai selain daripada yang cari fixed point apa semua tu. Okay. Tapi sama, kita still akan check stability dan kita check behavior of the points. Okay. So for IET, saya tutup kamera sekejap saya nak kena tulis atas skrin. Boleh. Okay. Okay. So tajuk yang kita nak buat, saya propose tajuk ni lah. Title, interval, exchange, transformation of a standard maps discrete model. Okay, so definition of IET. Saya tulis IET je, pendek sikit from your presentation tadi and your description tadi, yes, it depends on two quantities. So which are the first one yang tadilah, the metric data, or we call it yang tadi pi dengan vector kan, the metric data. So first we should have the length of the interval. Length of the intervals you should kita kena tahu. And number 2, dia punya permutation. Pi dia kot tadi kan, combinatorial data. Permutation ni lah dia punya transformation. So from let's say dia from position number A tadi, dia pergi ke position A tadi kan, the first one, dia pergi ke position number berapa after permutation. Itu. So IET depends on two quantities, which is the length of the intervals and also the permutation. So sebagai contoh, kalau kita ada ni lah, let's say we have intervals, let's say from 0 to 1. Lepas tu kita akan ada another 2 intervals kat sini. So we have, call this B A, we call this B. So the first quantities kita dah tahu, which is the length of the interval dengan the length of the interval. So after that kita permute. Okay, permute this intervals, and we have from B kita dapat the first position and A kita akan dapat the second position. Ni kalau dua intervals je lah. Okay. So so far ini general definition of IET. So kalau orang tanya, we can define between these two. Okay. For the next part, standard maps discrete model. For standard maps discrete model ni, if you look at the internet, standard map ni ada the standard yang kita nak guna ataupun yang nak kita investigate ni adalah Chirikov-Taylor standard map. Okay, Chirikov-Taylor standard map. Okay, for Chirikov-Taylor standard map, it defined by this system of equations. So we have Pn plus 1 congruent to Pn plus epsilon sine theta in mod 2 pi. Okay, and the second one, theta n plus 1 congruent to theta n plus
Pn plus 1 mod 2 pi. Okay, so here dia punya phase space. Okay, phase space dia sebenarnya in the torus. Okay, sebenarnya dia dalam torus. Torus ni macam mana? Bentuk dia, let's say we have this. Okay, torus ni macam donut. Macam donut. Lepas tu atas donut ni dia ada dia punya, ni saya lukis ni dynamics lah, kira macam dynamics dia. From this donut, dia expand to cylinder. Boleh nampak tak macam dia jadi cylinder? Dia makin membesar ke bawah ke? Tak. From donut jadi cylinder macam mana? Dia potong. Dia potong some on the surface. Oh. Boleh bayangkan. Yang ni macam subjek manifold sikit lah. Physics campur dengan maths. Dia melibatkan Hamiltonian system. Kalau tengok ada bahagian non-linear resonances, ini dia punya style. Macam mana dia nak kaji dynamics dalam torus, dia tak boleh buat macam ni. Dia tak boleh buat macam directly from the torus dia kena cari equation, tak boleh sebab susah. Dia macam flow kan. Flow. So dia unpredictable. So because of that, they want to reduce the dimension or the phase space in this torus become cylinder. So dia akan jadi something dalam ni lah. Dia potong tu maksud dia potong satu bahagian. Dia put a surface there and then become bila kita expand dia akan jadi cylinder lah. Betul tak? Tak boleh bayangkan? Boleh. Okay. So ni cylinder dia. Okay. From this cylinder, dia kecilkan lagi. Dia kecilkan dia punya phase space cylinder ni kepada something else. Macam ni nak kecilkan? Boleh buka balik kan cylinder tu? Kalau kita potong sini, put a surface. Sinilah bayangan dia, put a surface, biru ni surface. Lepas tu dia akan jadi macam ni. Betul tak? Macam phase space yang R2 lah, R2. So dia akan kaji dynamics yang kat sini lah. Okay, so kalau in math, dia tak boleh, boleh tapi maybe complicated lah untuk study dia punya behavior in that particular phase space. So they want to reduce in terms of something yang kita boleh plot. So dia buat dalam bentuk ni XY axis ni. So dia buat lah dalam plane macam ni. So we have another new version of the ni lah dynamics. So dynamic instead of kita buat dalam ni, kita buat dalam yang R2 dia punya ni function. Okay. From there we have our phase space yang baru. So we call it as S epsilon lah. Saya define to be that equals to pi square to pi square. Pi square pula. R2 ke R2 lah. So here if you look at, if you find what is the Chirikov-Taylor standard map, it can be found from this Kick-Roto. So nanti boleh search apa tu Kick-Roto, apa style dia. So from that Kick-Roto ni you can find how dia modify the differential equation tu to get this function. Okay. So Pn here is the momentum. Momentum sebelum rotor tu nak kick. Theta n is the position or the angle before the nth kick. Ada kick dia. Okay. Tak perlu tahu semua sekarang. Maybe you takes time to study benda ni. Alright.
So enough for the standard map. Okay, so far ada questions this part? Tak ada. Okay, so far so far kita dah tahu standard map macam ni, function dia ini. Okay. So macam mana ikut tajuk kita buat discrete model. So to get the discrete model from this map, dia discretize. Ni discretize space. Okay, so from here we got kita nak dalam bentuk Z2 ke Z2. So macam mana nak discretize space ni? Kena buat discretization method. So yang ni agak complicated, tak perlu tahu juga. Maybe untuk FYP lah. Maybe you should just know briefly pun cukup. So first you have this space. Okay, from R2 space, we want to discretize this space. We put macam lattice. Tahu lattice kan? Macam kita ada satu space, kita nak jadikan dia sebagai discrete. So we have to macam lattice lah. So ada behavior dalam let's say dalam ni kan, kita ada kita punya dynamics dalam ni. So kita boleh tengok lah points lalu kat sini, points lalu kat sini, kat sini, kat sini. Tu macam mana? Tu discretize. But there we have problem sikit lah kalau directly kita nak apply lattice dalam space ni. Sebab tak semestinya dynamics ni, contoh dynamic macam ni, dia tak kena pada tempat yang lattice tu, so kat sini. So dia ada round of error. Round of error. So yang ni they have to consider round of errors punya method lah, berapa banyak jauh daripada lattice tu and something else. So that makes the calculation becomes very difficult. So how they do? First, they want to, so they have to start from scratch. Dia tak boleh discretize directly from there. So in our case, what we did is we change the function here. Ni. Okay, the function ni kita change, modify a bit. So the modification we got after modification. So after modification, we have discretized the space. So I call this as kappa. Ni apa simbol tak ingat. Tak ingat apa nama. Saya panggil Y lah dulu. Y. So I have Z of nz square to Z to nz square. So this is we call it as lattice. From lattice to lattice. So we call it as doubly periodic lattice. Apa maksud doubly periodic lattice? Maksudnya belah sini pun dia periodic, belah sini pun dia periodic. Dia punya function, dia macam repeats je lah atas space yang sama. Okay. So actually from the R version, R2 version tu dia dah scale. Dia scale pergi ke discrete version. Okay, so for now discrete version, what they have after modification inilah final system dia, final equation dia. So I call it as phi map from Z2 to Z2. So I have the function ys plus 1 congruent is equals to, tak ada congruent dah, ys equals to sine of x of s, and xs plus 1 is equals to x of s plus alpha y s plus 1 plus beta. So here we have two parameters.
alpha must be greater or equals to 1 and a beta must be between 0 and alpha. Here, sine of x of s is equals to plus 1 if x is positive and minus 1 if x is negative. Okay, ini complete function of the standard map discrete model. Okay, now so if you look at the original equation sebelum ni, I have Pn plus 1 congruent to Pn plus sin theta. Yang ni akan dapat theta n plus 1 congruent to theta n plus Pn plus 1. Okay. Yang ni disebabkan apa? Sin theta ni. Kalau tengok pada discrete, dia guna sin. Sin kan kalau in mode 2 pi, either you go like this, right? Kan? Dia ada macam tu. Tapi kalau in the sin theta, dia macam ni bentuk dia. Tapi kalau in discrete version, jadi macam ni. Boleh bayangkan? Sebab dia either 1 or minus 1, betul tak? Untuk sin theta ni. So kita in discrete, kita ni point kat sini kita tak kira lah. Kita ambil yang belah, kita ambil yang ni dengan yang ni je. Either sin plus 1 dengan minus 1. Sebab tu dia punya, kita change kat situ. Yang ni dengan ni lebih kurang sama. But we have extra beta kat sini sebab apa? Sebab nanti bila kita plot, dia ada macam stretch. Dia punya faktor untuk kita expand sikit dia punya graph tu. Sebab kalau if you look at the graph, the graph for this standard map, dia akan ada macam ni. Ni face space dia lah. So ni ada island, something, we have island. I can't remember, maybe this one. Okay, dia ada macam ni, bentuk dia lebih kurang macam ni. Ni standard map. So kalau kita originally memang kita guna standard map punya map untuk kita plot, point dia memang akan berkumpul kat sini. Sebab tu kita akan nampak dia ada island semua. For the discrete version, you also will get that almost the same, tapi ada perbezaan lah. Ketara dia tak ada yang ni. Ada macam ada something yang elak. Okay, ni kita panggil Kam. Ni agak complicated sikit nak cerita. Ni Kam-Tori. Kam-Tori ni Kolmogorov-Arnold-Moser. Dia yang for the standard map punya version yang biasa, dia kata ada satu lingkaran yang menghalang antara island ni bercampur. Island kat sini dengan island kat sini bercampur. For discrete version, island Kam-Tori ni memang tak ada. Island ada, tapi Kam-Tori tak ada. Tapi dia tak bercampur. Our case lah. Contoh macam ni. Okay. Dia tak ada yang Kam-Tori tu. So yang points yang kat sini yang kita nak study. Okay, so from this island, discrete version, saya nampak we can take one island. Kita choose one island. Sebab tak kisah pun as long as we define the local mapping in this island. So local mapping yang kita define tadi lah, which is this one. Ini adalah local mapping in one of the island. So tak payah tengok yang lain sebab dia punya dynamics in that other island pun sama. Okay, yang ni. Alright. So far, any questions?
Tak ada? Belum. Okay. Okay. So, until this part, saya dah cerita pasal the first one, ni kan, discrete version. Okay, from this discrete version, saya buat dia punya function. Okay, from that local mapping ni in 2D kan. Mana tadi? Okay, in 2D sebab ada X, ada Y. So, X dengan Y ni kita boleh ambil value positif Z plus, kena Z plus. Positif. Both of them positive. So, kalau iterate, you can get the points in this island lah. So, from this point, from this system, in 2D, I reduce into 1D. Ini saya susun elok-elok. Oh, okay. Okay, then from 2D, reduce to 1D by using Poincaré surface of section. Tak apa, yang ni boleh search dulu apa benda Poincaré surface of section. So from this part, saya dapat dia from this function, I got the ni lah, the 1D punya version. I have f x is equals to, sekejap saya tak ingat dia punya, sekejap saya check kejap kena tengok paper balik, tak ingat dia punya tu. X plus, okay, this one. I got this F, mana. Okay, this one. F plus X 2 alpha minus beta. So X plus 2 alpha U plus. Ikut paper saya sendirilah. Paper orang. Ada apa-apa ke lepas ni? Adli? Tak ada. Okay. Sekejap dah lama tinggal. Lupa dah tadi dia punya. Alright, this one. Okay. Not this one. Okay, saya snapshot je lah. Control. Copy. Ini dia punya function. Nampak tak? Saya share tak screen ni sekarang?
Boleh nampak tak? Nampak. Okey. Nah, ini dia punya full lah. For this case, the function yang saya dah reduce from 2D to ke 1D, so yang ni dia hanya guna X saja. Kan? So yang ni F plus X sebab dia ada dua side. Betul tak? X axis ada dua side, satu positif, satu negatif. So in this case, I have the function becomes, okay, so F plus X, so X plus 2U plus beta minus alpha U plus square. So this one for X is positive. So here U plus ni adalah floor function. Floor function U plus plus 1. So floor function ni contoh kalau kita ada 10.5 dengan 10. Let's say lah floor function ni 10.5 floor. So kita kena ambil integer which is closest to the left. So that means 10 lah. Boleh? Okay. So for the U plus, we have the equation yang ni. Equation U plus kat dalam tu adalah 2 beta minus alpha plus 2 beta minus alpha square plus 8 alpha X over 2 alpha dengan F minus X plus 2U minus beta plus alpha U minus square dengan U minus as a floor function. So kalau again floor kalau kalau floor floor ceiling, kita panggil ceiling function 10.5, kita akan ambil 11 lah to the right. Where U minus, the big U minus is given by this formula. Ni. And then the composition. Boleh faham composition? Composition maksudnya saya combine F plus X dengan F minus X, saya akan dapat X prime. So ni X prime adalah image dia lah. Macam Fx ke Y, Y tu adalah X prime yang saya nak. So this is the input. So from one point, it goes to X prime. So from X, it goes to X prime, which is equals to F of X with the composition between the positive and the minus axis of X. Then we have the whole function. Macam ni. Okay. Okay, so for today, I just stop sampai sini sajalah. So that you can hadam dulu my story pasal macam mana kita dapatkan discrete standard model. Okay, so this part saya share paper saya dulu. Thesis. Okay. Saya share sekejap Okay, ni thesis saya. Boleh nampak? Boleh. Okay. So here ni function saya lah. Yang tadi saya tunjuk. Okay, sekarang ni kalau saya plot, Adli pakai apa sekarang? Maple ke software? Apple pun pernah dah pakai, kadang Python pun pakai.
Oh, dua-dua boleh pakai. Nah, okey. Saya guna Maple je. Jadi saya plot ni pun pakai Maple je lah. Saya Python saya tak pernah belajar. Ikutlah kalau ikut selesa Adli nak plot macam mana. Tapi saya pakai Maple lah. Okay, so yang ni the function of the discrete model. Okay, so now, okay, kalau Adli tengok gambar ni, ni adalah gambar yang discrete model yang ada dua tu. Yang phi tadi, map phi tadi. From Z2 to Z2 yang ada dua X dengan Y tu kan. Kalau Adli ingat lah. So from there, ini sebab tu dia island. Tu saya cakap macam island. Sebab dia sebenarnya adalah behavior dalam island. Contoh dia akan jadi macam ni. Setiap island tu happen macam ni. And then, so from this 2D, saya reduce ke 1D sejak saya dapat yang ni. Okay, ni yang from from phi map tadi, phi from Z2 to Z2, saya reduce jadi X. Ini f of X tadi. Boleh bayangkan? Yang X ni lah function f X prime tadi lah, which is fx. So, kat sini saya dah reduce 2D ke 1D, dia ada, bila saya dah buat macam tu, dia ada ni, apa kata namanya? Ada macam step function, kita nampak kan? Tapi dia ada dalam 45 degree punya serong. Dia punya slope. It doesn't matter. So depending on the case. So Adi buat case 2 beta less than alpha. Okay, 2 beta less than alpha. Maksudnya kalau 2 beta less than alpha, di gambar dia jadi macam ni. On the left. Kalau 2 beta greater than alpha, gambar dia on the right. Nampak macam mirror je kan? Sebenarnya sama je, tapi dia punya permutation nanti, interval exchange tu nanti different sikit. Okay, so from this f of x, gambar yang belah kiri ni, kalau Adli project from x axis, kan macam kita, saya tulis dengan pensel. Okay, kalau saya dekat sini, dia ada macam, kalau saya buat tanda-tanda macam ni kan, ini adalah interval dia. Interval dia atas x-axis. Boleh nampak? Okey, lepas tu saya project to the y-axis. Kalau saya macam pancarkan ataupun tu, dia akan jadi kat sini. Tak berapa tu sangatlah gambar ni ya. Okey, ni interval, ini interval, ini interval. Tapi nampak kan? Dia macam ke kiri macam tu. Lepas tu, yang tu saya, itulah kita panggil saya punya 1D ni. Kita punya 1D version ni, f of x function adalah interval exchange transformation. Ini yang ni kita punya kerja. So saya nak study yang ni, dah study, cuma saya nak tahu lagi lah apa kalau kita tukar sikit dia punya, kalau kita modify sikit interval ni jadi macam mana. Itu yang kita nak study lah. Objektif kita nantilah saya tulis. Ini baru propose je kan. Objektif nanti saya nak kena tulis betul-betul dulu. Nanti kalau saya dah ni, saya bagi dekat Adli lah. Okay. Okay, so far sampai sini dulu. Cuba Adli cuba try fahamkan apa yang saya bagi tahu hari ni. For the first task untuk Adli buat, try plot this function f of x. Ni. Dapat macam ni. Okay. So dalam Adli punya function tu, ingat dia ada composition. Kan? So composition tu macam mana nak buat, macam tricky juga sebenarnya, tapi tak apa, saya boleh tunjuklah sikit-sikit. Try untuk fahamkan. Okay, faham. Start from x. Start from, let's say stop from any point x. Masukkan dalam fx jadi point ke mana. Masukkan dalam, lepas tu point tu kita iterate lagi sekali.
F2X, F3X, F4X macam tu. Sekejap, saya try tengok ni dulu. Okay, to plot this, kita tengok kat appendix. Ni yang saya buat lah. Okay. FP tu maksud F+. Saya buat dalam bentuk prosedur. Pernah belajar prosedur Maple tak? Maple tak belajar. Tak pernah. Okay. No worries. Okay, kejap macam ni. Contoh prosedur ni. Oh, okay, tak apa. Adli buat dulu macam mana yang Adli nak. Lepas kita cuba combinekan masuk dalam prosedur. Yang penting algoritma Adli tu kena faham lah apa benda. Yang saya guna macam saya define FP, saya guna prosedur. Okay, prosedur of X. X tu adalah input yang saya nak letak. Kan? Okay. Sebab sekarang ni saya ada X saja, so that means I have only one input je lah yang saya nak letak dalam sebuah function. Okay, saya define local dengan global. So kalau yang local ni adalah UP ni the function yang kita guna dalam prosedur sahaja, local. Kalau global, the function yang kita kena define luar daripada prosedur. Saya guna A dengan B menunjukkan alpha dengan beta. So up ni maksudnya U plus yang saya buat dalam function saya tadi. Kan ada U plus big kan. Simplify akan dapat yang ni lah. Kita masukkan je apa dia punya function. Lepas tu if type U plus ni integer, then kita buat U plus sama dengan UP plus 1 tadi. Kalau tidak, kita buat ceiling. Dia akan jadi ceiling function. And then tutup V and then return. So return ni adalah apa output yang Adli nak keluarkan daripada sini. Output dia tadi F plus X mesti dalam bentuk X. Maksudnya dalam bentuk satu. Dia kan from X to X, map from X to X, betul tak? Okay, so dia Z to Z, sorry. So maksudnya dia punya output pun hanya ada satu value je. Kita nak dia return satu value. And then masukkan dia punya function tadi, X plus 2U plus beta minus alpha U plus square. And then saya end proc. End proc tu maksud end procedure. Okay. So for F minus pun buat yang sama. Define, cuma dia punya function kat dalam ni je lain. And then sama jugalah. Sama je sebiji. Cuma yang F plus ni dia ada something else sebab dia ada condition sikit lah, kita kena tambah kat sini. Okay. Lepas tu last one F ni lah Fx kita yang kita nak plot, yes. So F saya buat prosedur juga sama dengan prosedur of X. Semua satu input saja. Global FP dengan FM. Maksud kat sini nampak tak? Kita guna FP dengan FM yang luar daripada prosedur F ni. So kalau kita nak guna yang luar punya prosedur, kita panggil global. Kita declare dia dalam kita punya prosedur as a global variable lah. So kita ada F plus dengan FM. So saya just masukkan dia buat decomposition kan. So ni je lah. Boleh? So return persen tu maksudnya kita nak apakah value sebelum ni. And then end proc, end procedure. Itu saja. So 3 ni memang
tak susah sangat sebenarnya, tapi apa Adli nak define tu ikutlah Adli nak buat satu page pun boleh. Saya suka masukkan dalam prosedur sebab senang nak panggil. Kalau saya nak guna, saya nak buat let's say saya nak guna FM saja, saya nak guna dalam prosedur lain, saya panggil FM je. Macam tu. Tu lah reason prosedur tu. Kita nak simplify supaya kita tak perlu run daripada atas sampai ke bawah. Maple kan dia kena ada macam execute all daripada atas sampai bawah. Macam tu. Okay. Okay, so far sampai sini dulu. Saya boleh saya tunjuk ni supaya Adli boleh faham. Any questions so far? So nanti saya buat program ni untuk FS dengan dan try iterate Ya, betul. Guna yang ni saja. Try yang ni, iterate. Dapat output. So maksudnya kalau Adli check dengan Adli punya manual, contoh Adli pilih X tu 50, Adli masukkan dalam f of X, jawapan dia mesti kena sama dengan komputer lah. Sebab alpha dengan beta, okay, alpha dengan beta Adli boleh pilih nak buat berapa. Yang penting alpha tu kena more than beta. Contoh alpha 3, beta 1. Kalau alpha 2, tak boleh. Alpha tak boleh genap. So far jangan buat alpha genap Consider prime number saja. Prime ataupun nombor ganjil. Okay, alpha 3, beta 1, alpha 5, beta 2, alpha 11, beta berapa-berapa, beta kena kurang daripada alpha, tu je. Tapi untuk case Adli kan 2 beta less than alpha kan? Maksudnya kalau alpha 11, beta kena beta 3 lah, contoh kan. So 2 beta is 6. So maksudnya still dalam condition ni. So kalau beta tu let's say 4 times 2 kan, 7 lah, let's say 7. Kalau beta tu 7 times 2 14 kan. Tapi tu masuk dalam case 2 beta greater than alpha. Tak apa je, nak main-main pun tak apa. Okay, alright. So play dulu, play around with the parameters. Boleh lah check, boleh start lah. X tu boleh start from where pun, tak apa. X tu start from 100 ke, start from 50 ke. As long as you can get f of x tu equals to berapa. Lepas tu f2x equals to berapa, f3x equals to berapa. So kita kena ada dia punya tu. Okay, for procedure Adli, yang ni saya buat procedure ni, saya belum lagi iterate tau. Ni tak ada langsung iteration dalam ni. Boleh nampak kan? Boleh. Cuma kalau nak iterate, dia kena ada procedure lain pula. Yang tu biar dululah, hold dulu. Saya suruh plot kan, tak payah plot lagi lah sebab memang kena guna loop, kena ada loop dalam ni. Tapi tak apa, baca yang ni dulu, procedure. Define macam ni, study procedure, macam mana dia work. Lepas tu next week kita buat dia punya loop pula. Maksudnya nak cari iteration. Bila dapat cari iteration tu baru kita boleh plot. Okay. Okay, so next week waktu ni okey ke? Ke ada? Boleh? Saya free je. Tak ada kelas. Okay, good. So macam tu next week kita waktu yang samalah. Pukul 11, 11.30 ke.
guna dalam Teams. Okay. Okay. Okay, thank you Adli for your attention. InsyaAllah apa-apa kita jumpa next week. Kalau nak tanya apa-apa pun boleh sementara nak WhatsApp ke apa kan. Tengah-tengah duk buat tu. Saya bagi paper ni. Saya bagi paper saya punya paper nanti study sikit. Dia punya literature review. Kiranya nanti kita punya ni hanya proposal lah, nanti untuk yang betul-betul punya lagi detail lah kepada ni ke? Yes, untuk yang betul-betul punya dah dapat plot. Let's say Adli dah dapat plot, kita dah dapat dia punya length of the interval, kita dah define dia punya setiap interval tu length dia apa kan. Lepas tu kita dah define macam mana interval tu punya permutation. Lepas tu baru kita modify panjang length tu. Kalau yang tu by proposal memang saya nak buat yang ni lah. First objective, study the standard map model. Lepas tu yang kedua, study the ataupun derive the bukanlah, tak payah derive susah. Study the discrete standard map discrete model. So masa dalam tu Adli kena mention sikit lah daripada mana dapat ke mana, macam saya cerita tadi. Mungkin ada paper yang saya suruh Adli baca lah. Okay. Lepas tu kita produce the one dimensional discrete model, one dimensional map, which is the interval Hn transformation. Lepas tu kita dapat dia punya result and then kita tu. Rasa 1 ke 2 objektif cukup FYP, tak banyak. Tapi saya kena tulis elok-elok supaya nanti kalau dia orang tanya result dia apa dia kan, objektif apa dia. Tak apa, don't worry. Saya cuba nak buat benda yang baru sikit lah untuk FYP ni, untuk awak ni. Tapi semua benda yang fundamental, yang macam cari semua ni semua saya dah buat dah. Kalau tak boleh memang saya kena bagilah untuk awak buat ni. As long as you learn something new, it's okay. Itu FYP punya style lah. Bukan macam master. Master susah tak boleh bagi. Okay? Okay. Alright. Tak apa, kita buat slow-slow dulu. If you need this for studying, I can give you. Tapi nanti kena faham lah macam mana dia tanya. Kalau saya tanya ni apa benda, macam mana nak buat, you should answer. Okay? Yeah. Alright. Rasa saya record meeting ni, kalau nak tengok semula pun boleh dalam Teams. Okay. Okay. Okay Adli, all the best. Okay. Alright, kita jumpa next week. Boleh hari Khamis pukul 11.30 lah, senang. Kita fix. Apa-apa nanti saya akan bagi tahu. Kalau ada meeting ke apa, saya akan inform lah. Alright. Okay. All the best Okay. Okay, Assalamualaikum.